Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sekali lagi bersama-sama pada pagi ini dalam siri kuliah online kita membicarakan tentang keindahan dan kecantikan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara ciri-ciri keindahan Islam yang sepatutnya kita tahu bahawa Islam agama yang menentang keras berlebih-lebihan, ya, hatta berlebih-lebihan dalam perkara yang harus pun merupakan perkara yang sangat aib dalam Islam. Dan Islam agama yang menjaga ataupun menitikberatkan tentang harta seseorang, supaya tidak ada dalam diri umat Islam perasaan tamak, perasaan kedekut dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini di antara beberapa ciri keindahan Islam yang sepatutnya kita fahami dan kita sedari. Untuk lebih mendalam dan untuk memahami perkara ini, marilah sama-sama kita melihat dan merenung sebuah hadis Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, "Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut berbahagialah sesiapa yang menahan berlebih-lebihan daripada lidahnya dan membelanjakan kelebihan daripada hartanya. Maknanya muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini memberikan kepada kita suatu pengajaran akan sifat-sifat orang-orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita inginkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sebenar dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup di dunia ini, muslimin muslimat sekalian, ya, sehingga mungkin dalam 60 tahun 70 tahun saja. Tapi hidup kita di hari akhirat adalah hidup yang kekal abadi. Maka kebahagiaan di hari akhirat adalah kebahagiaan yang kekal, yang sepatutnya dicari, sepatutnya dituntut oleh umat manusia, khususnya umat Islam yang memahami dan beriman akan adanya hari akhirat. Maka mencari kebahagiaan hari akhirat, kebahagiaan di akhirat adalah suatu tuntutan. Di samping kita mencari kebahagiaan dunia, oleh kerana kita berada di atas dunia, tapi jangan sekali-kali kita lupa kebahagiaan di hari akhirat. Dalam hadis ini, muslimin muslimat sekalian, Nabi SAW memberikan kepada kita, ya, peringatan. Kalau benar kita ingin menjadi orang yang bahagia, maka yang pertama, orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dapat menahan dirinya daripada berlebih-lebihan dengan lidahnya. Maknanya, ya, kita janganlah berlebih-lebihan dengan lidah kita. Apa maksud berlebih-lebihan dengan lidah kita ini? Yang pertama, maksudnya ialah kita tidak, ya, mencaci, mencela, menghina orang lain dengan lidah kita. Itu berlebih-lebihan dalam lidah, ya, mencaci, mencela, menghina orang lain dengan lidah kita. Maknanya menjaga lidah kita daripada memperkatakan sesuatu yang
tidak selayaknya untuk kita berkata-kata. Mengumpat, mencaci, menghina, mesti dijauhi. Berlebihan dalam lidah juga bermaksud kita memuji diri kita, menceritakan tentang kebaikan diri kita. Berlebihan dalam lidah juga dalam erti kata bahawa kita memperkatakan sesuatu tentang orang lain yang tidak layak untuk kita berkata-kata sedemikian. Oleh kerana itu, menjaga lidah kita supaya tidak berlebihan dalam berkata-kata, sehingga kadang-kadang membawa kepada cerita-cerita yang dusta, cerita-cerita yang bohong, merupakan satu tuntunan agama. Ada kata kita boleh menjaga lidah kita, maka kita adalah hamba Allah yang akan memperoleh kebahagiaan di hari akhirat kelak. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang bahagia adalah orang yang membelanjakan kelebihan daripada hartanya. Orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang memberikan infak daripada hartanya. Kerana kita tahu bahawa harta yang kita miliki adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah pinjaman buat seketika daripada Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita untuk kita menjaganya. Oleh kerana itu, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tahu bahawa harta itu sebenarnya bukan milik kita, tapi dia adalah amanah Allah kepada kita. Maka kita akan menggunakan harta tersebut pada jalan yang Allah Ta'ala perintah, pada jalan yang Allah Ta'ala redha, pada jalan yang memberikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di hari akhirat. Oleh itu, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadilah orang yang bahagia, jadilah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik, orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjaga lidahnya daripada berlebihan, dan orang yang membelanjakan hartanya, lebihan daripada hartanya, berjalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah dua nikmat Allah ini, nikmat harta dan nikmat lidah. Insya-Allah kita akan menjadi orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Sekali itu untuk pagi ini, bertemu dalam siri yang sama pada pagi besok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala pertemukan kita yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan sendiri. Ma asabana min hasanatin fa min Allah, wa ma asabana sayyi'atin fa min anfusina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.